How many of you in the class? Ada berapa orang dalam kelas ni? Dengar tak? Apa dia, madam? Ada berapa orang dalam kelas ni? 19. 19, okey. Yalah, tak apalah. Yang lagi 4 tu. Kita start je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I would like to I don't know if I have told you that the management asked us to continue with unit 3. Okay, saya ada cakap tak? Ada tak? Tak ada ya. Okay, so first thing first, macam ni. Disebabkan PKP ni korang punya semester extended kan. Lepas tu hari tu kalau ikutkan the assessment semua dah complete. Tapi memandangkan macam masa panjang lagi untuk awak habis assessment, untuk awak habis semester, jadi the management ask us if we can continue with unit 3. Unit 3 supposedly should be done in semester 3. Okay, kita orang kata okay je, boleh je, sempat je, insyaAllah, tak ada masalah. Tapi itulah, tak tahulah student macam mana. Tapi macam most of the students kata macam boleh lah kot. So saya pun macam saya reply lah dekat mana namanya, dekat pengurusan, dekat jawatan kuasa akademik, dekat timbalan pengarah. Saya cakap boleh lah untuk continue satu unit lagi dalam masa extra 2 bulan ni. Okay, therefore sebab tu saya nak bagi assignment baru ni. Okay. Lepas tu apa Sekejap. So basically kenapa ada assignment baru ni, sebab itulah. Sebab dia nak suruh awak habiskan yang DUE 10062 ni semester ni juga. Therefore bila awak dah habis semester ni, semester depan awak tak ada English. Kalau tidak ada yang untuk satu unit lagi kan. So semester depan kalau kata sepatutnya awak kena ambil 6 subjek ataupun 7 subjek, dah kurang 1, English tak ada. Okay, 2 jam dalam awak punya timetable dah tak ada. Alright, so next English code you are going to do is in your semester 3.
semester 4. Okay, semester 4 you are going to have another English code DUE 20052. Yang tu dia akan start macam DUE 1 ni hari tu yang satu semester satu unit. Okay, so that's it. That's the reason why I'm calling you for explaining the apa ni namanya, the assignment. So today I'm going to explain to you about the assignment. Okay, I hope you can see my screen ya. Okay, so I'm going to give you the task. Don't worry, I'm going to give you this task later on as well as a soft copy dekat WhatsApp juga. Okay, alamak apa ni? Okay. Alright, so this is the assignment for Unit 3. We are going to have additional 3 assessment tau. Tapi for this assignment, you are going to have 2 assessment sekaligus. Okay, the first one is report writing, 10%. The second one is individual reflection, another 10%. Okay, so what about the assignment? Okay, Malaysia is a stable region outside the Ring of Fire and south of major typhoon path. Okay, Malaysia adalah satu negara yang stabil di luar lingkaran gunung berapi dan laluan taufan-taufan yang besar. Okay, however, Malaysia is often affected by other natural disasters such as flood, landslide, haze, and other man-made disaster, as well as some rare cases of drought and tsunami. Significantly, the disasters are responsible for human life loss, okay, property and crop damage and other losses. Okay, have you experienced or read about a disaster that has happened in Malaysia? Okay, in group of 5, you are required to do a study on disasters that have occurred in Malaysia. Awak kena buat satu group 5 orang dan awak kena buat satu study, okay, satu research pasal disasters yang berlaku di Malaysia. Okay. This task will also give you the opportunity to explore, evaluate and understand the factors and effect of the disaster. Okay, from this assignment, tujuan dia ialah untuk awak explore, untuk awak nilai dan untuk awak faham apa faktor dia dan apa kesan kepada disaster yang berlaku tu. Okay, malapetaka yang berlaku tu. Okay, disaster here they are talking about the rare disaster yang besar-besar tau, yang memang give impact to Malaysian. Kiranya kalau awak sebut, okay, kalau bukan, maksudnya kalau you were talking about the disasters, ada orang yang macam, oh yang tu yang macam it's a rare
and impactful disaster to Malaysia. The criteria of disaster yang awak kena cari ialah yang rare dan memberi impact yang agak besar kepada Malaysia ataupun Malaysian. Okay. After that, you need to prepare a report writing based on your understanding, reading and research regarding the disaster. You must make references based on news, videos, articles related to the selected disasters. All references should be recorded and written in the appendices section. Okay. Good report writing should contain all the elements below. Basically, it's bukan good report writing. Apa yang kita nak from you untuk prepare ialah this requirement. Okay. Your report writing should have introduction, method of gathering information, discussion of finding and discussion, conclusion, individual reflection, and references. Please use APA style citation and you can get help from the website that I have give you. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak guna. Okay, you can use the list of notable disasters in Malaysia as reference source for report writing purpose. Siapa ni? Okay. So, ini untuk yang kelas malam. Okay, untuk kelas malam 6 hari bulan. So, for you, it should be 7 lah. Okay, due date in 2 weeks. Okay, dalam masa 2 minggu. Your due date would be on 7 of October 2021. Okay, awak nak cari nak cari apa namanya, senarai. Okay, kita sertakan sekalilah senarai-senarai yang ada, but you can also do a disaster that is outside of the list. Kalau ada, contoh macam if you are interested in covering about MH17, okay, MH17, okay, it's quite an impactful event jugalah to Malaysia and to Malaysian, even though it happened in somewhere in mana, Stan punya sana tu, near Russia semua tu kan. Okay. So, awak nak buat pasal benda tu pun boleh, that is also considered as disaster. Okay. Notable disaster. So, kalau if you really want to do this, to do that, boleh. Okay. Others yang memang agak besar ialah macam ni, Highland Towers Condominium, Hulu Klang. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan, walaupun awak lahir tahun 2000 lebih kan? Awak lahir tahun 2000, 2001 macam tu kan? Okay, it happened 1994. Okay, masa tu when it happened, it was really big because never in history in Malaysia ada bangunan collapse. Okay, Highland Tower. You sebut je Highland Tower, orang terus, oh yang tu. So the criteria of choosing the disasters untuk dibuat sebagai study untuk assignment awak ni, it should be something yang macam tu lah, yang macam rare, yang orang sebut je macam, oh yang tu.
it kind of mengingatkan kita kepada benda tu. Sebab benda tu macam sangat besar dan memberi impact dekat kita. Okay? How impactful was it? Satu, in terms of in terms of dia memberi kesedaran pasal penjagaan hutan, pembinaan di lereng-lereng bukit kan. Dekat lepas tu about yelah, masa tu pun dia kind of memberi kita macam next time kita nak cari rumah, we are not going to find rumah yang dekat situ. Rumah yang di kriteria dia macam tu. Contohnya lah, contoh. Okay. Because when Highland Tower happened, I was actually in standard berapa? Standard 4, standard 5 macam tu. Okay, it was big because we get the help from Japan, from, if I'm not mistaken, from France untuk search and rescue, because we don't really prepared for this kind of disasters at that moment. Sebab kita tak ada because we are outside the ring of fire. We are not we are also not at the place where the plate yang ada dekat atas bumi ni, tempat dia bercantum tu, tak ada. Sebab kalau if you were there, if Malaysia dekat situ, kita akan selalu gempa. We are going to have earthquakes a lot. But Alhamdulillah, kita setakat ni kita tak pernah kena earthquake, tapi kita rasalah kalau macam if the earthquake yang dekat Indonesia is too strong, kita akan rasa a little bit. Tu pun kalau macam you dekat bangunan tinggi lah, you are going to kind of rasa sikit. Okay. Itu satu. Satu lagi contohnya macam tsunami. How many times did Malaysia experience tsunami? Sekali je kot saya rasa. And that was the first time. And selepas tu baru macam we kind of have this preparedness against tsunami. Kiranya kalau macam if there's gempa teruk in our jiran, our neighbor dekat Indon, then we kind of ready, dah bagi tahu siap-siap semua orang. Okay, there could be. Kenapa could be? Sebab benda tu it's not macam tak pasti. Boleh jadi. There could be tsunami dekat area sini, area sini, area sini. Dia akan bagi tahu. Sebab sebelum tu tak ada. Memang tak ada. Sebelum tu we did not alert about. Yelah, kita dengar lah pasal tsunami, kena kat sana, kena kat sini. Kita dengar, we know about the disasters. But it never happened in Malaysia. And I think the first time it happened in Malaysia memang it was masa 2004 if I'm not mistaken. Betul tak 2004? Yes. 2004, and yang tempat yang paling teruk kena. Alah, ambil je lah dekat mesin tu. Tadi tu orang tu cuci, Mami suruh simpan sikit. Dah, yang tu boleh buang. Masa ni lah nak tanya pasal air kosong tu siapa punya. Okay. Apa tadi saya cakap? Okay, since the earthquake happened in Aceh at that moment. Betul tak? Masa tu, bukan dekat Aceh. Earthquake was dekat
if I'm not mistaken, earthquake tu dia dekat dasar laut. But it was quite besar jugalah dia punya gegaran tu. Macam dia punya skala Richter dia tu macam besar. So what happened was bila dekat bawah laut, the the tsunami tu lagi besar, lagi dia punya gelombang tu lagi besar. So yang paling besar memang kena dekat Aceh lah. Kira kita yang kena tsunami masa tu ialah basically it was the serpihan-serpihan saja sebab kita dah kena, we kind of being blocked by Sumatra nama dia tu. Ialah Sumatra. So Aceh kena dulu. So Aceh tu dia dah slowkan sikit the tsunami. Okay, dia slowkan sikit. Yang betul-betul teruk kena dekat Aceh, dekat if I'm not mistaken Phuket. Dekat kita yang kena tu sebenarnya macam dia punya ekor-ekor dah macam ekor-ekor but still teruk lagi. Still lah teruk for those yang tak pernah kena kan. Okay, masa tu dekat Penang, dekat Kedah, dekat Langkawi, dekat Perlis. Kawasan-kawasan yang tempat nak naik bot pergi Langkawi tu. The reason why I remembered this incident sebab kalau tak silap saya masa ni siapa namanya tu? Mak mertua saya pergi Langkawi. Tapi masa tu saya tak kahwin lagi lah. But I know that she went to Langkawi. And the moment it happened, she was actually on the sea. Tengah naik, apa namanya tu? Tengah naik bot. Kiranya orang atas bot dia tak rasa tau. Orang yang di pantai-pantai tu je lah yang akan rasa. So Alhamdulillah tak ada apa-apa. Alhamdulillah dia masih lagi ada sampai sekarang. So, kalau flood, jangan ambil yang flood yang biasa-biasa sebab like dia ada flood yang besar. Ataupun mungkin awak boleh buat yang the most recent one yang the one that happened in Yan, Kedah. Yang ada apa? Kepala air ke whatever, what was it? Bukan air terjun tak? Kepala air tak dia cakap? If I'm not mistaken. The recent tragedy. Yang tu pun kalau awak nak cover boleh. I think it's already conclusive what happened. Okay. These are among the the disasters yang ada dekat Malaysia. Okay. However, if you have any idea about something else that you think it's bigger than this, okay, it's bigger than what are listed here, you can always do that. Okay, yang penting saya tak nak ada kumpulan dalam satu kelas ni, kumpulan yang buat sama. Tu je lah. Itulah yang pentingnya. Alright, so do you understand part memilih disaster untuk research tu? The criteria. Okay, tahu tak dia punya kriteria macam mana nak pilih? Dia cakap kan, it should be something big, something that is memorable, something that is kalau awak sebut orang memang tahulah. Kalau boleh lah. Okay. Kalau awak sebut je, oh yang tu orang boleh terus macam ingat pasal benda tu. Okay, satu. Why didn't I put MH370 in the picture? Okay, for one reason, okay, it's because 370 is still inconclusive.
After so many years, it's still inconclusive. Walaupun dia kata, it is believed that it crashes masuk dalam South Indian Sea. Dia crash masuk dalam laut kan. But still there's no kind of sebab kebanyakannya kalau if you Google ke apa, yang awak akan jumpa cuma banyak teori konspirasi. Okay, unless if you are interested in conspiracy theory and you would like to kind of mengulas about the conspiracy theory, boleh lah kalau kata awak dah nak buat sangat lah MH370. Okay. So faham tak kriteria memilih topik awak tadi? Okay. Itu satu lagi yang mungkin awak boleh consider to be one of your topic, yang ada satu fire in Ma'had Tafiz yang dekat Puchong tu, yang ada, ingat tak? Like 4 years back, 3 years back, 3 ke 4 tahun lepas, ada satu Ma'had sekolah Tafiz dekat Puchong terbakar and all the students meninggal dekat dalam tu sebab dia kena kunci. Ingat kan? Okay. Yang tu pun kalau kata you nak buat pun boleh. Sebab I think kalau orang sebut macam yang tu, I think lah. Kalau you tak rasa tak payah buat. Tak payah buat yang tu. Buat yang lain. Bukan tak payah buat assignment. Okay. So that's about kriteria pemilihan tajuk pemilihan disaster. Okay, now we go to format of the report. Okay. Apa yang awak kena ada dekat assignment yang awak nak hantar tu. First thing that you should have is the cover lah, definitely. Awak nak hantar apa-apa assignment mesti ada cover kan? Okay. And then table of content. Table of content ni tujuan dia untuk kasih nampak tersusun lah sikit awak punya apa namanya, awak punya isi-isi tu. Kiranya all the contents yang awak ada tu, saya nampak yang ni mula-mula ada apa isi kandungan. Okay, and then followed by sibuk pula benda. Okay, followed by introduction about the disaster that you have chosen. Okay, so awak ceritalah sedikit intro benda tu berlaku bila, dalam satu, kenapa awak pilih benda tu, kenapa awak pilih disaster yang tu, tak disaster yang lain. So it should be about 2 paragraph or so, lebih kurang. Tak adalah penuh sangat satu muka tu, kira macam 2 paragraph tu macam 2/3 muka surat macam tu. Okay, and then research method or method of gathering information. Okay, yang ni memang awak punya research method is library search lah. Basically nama dia library search. When you have to look for, dia tak semestinya awak pergi library search ni. Dia maksud dia ialah you are looking for the information from existing sources. Okay, existing sources. Okay, findings. Okay, findings and discussion tadi. Okay, findings and discussion to evaluate and understand the factors and effect of the disasters. And conclusion, apa conclusion daripada
research yang awak buat. Apa yang awak faham, apa yang awak dah faham pasal disaster tu sebagai conclusionnya. Adakah benda tu boleh dielak, adakah benda tu tak boleh dielak atau things like that. So you conclude lah kat situ. Conclusion ni biasanya satu paragraph je pun. Satu paragraph kalau you rajin sikit, panjang sikit, tapi satu paragraph dalam half pages tu, half of the page tu okey lah. Okay, references. Okay, please include all the references used in the research. Okay, please include all the references used in the research. Maksud saya di sini ialah nanti awak akan Google kan, contoh yelah awak Google lah apa-apa awak nak Google tu. Contohnya dah Google lah tadi kan. Okay, contoh ambil satu Okay, bla 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 bla. Okay, so contoh ambil kat sini. So tadi saya nak explain apa? References. Tak nak ambil page lain, Wikipedia ni panjang sangat. Kan. Okay, let's say you were taking from this website about tropical storm Greg. Okay. Contoh ambil kat sini kan. So satu awak print benda ni, bukan print kertas tau, print PDF, tahu kan? You know how to do the PDF print? Tak tahu? Alamak. Okay, dia biasa je. Print. Nampak ke? Awak nampak screen saya sekarang kan? Okay. So, ini landscape. Buat dia jadi portrait. Dia basically macam awak nak print biasa, tapi dekat destination ni,
save as PDF. Kadang-kadang dia tulis itu print as PDF. So, dia akan print benda ni dan dia save sebagai file PDF. Tahu file PDF? Tahu. File PDF awak tahu. Okay. So, dia akan save sebagai file PDF. Kalau awak tekan, okay, ini dia kata ada 6 muka surat. So, this is your kiranya one of your resources lah. Apa tadi saya kata kalau awak save, okay. Okay, ini kalau awak save as PDF. Apa lagi? Save it. Tak ada, okay. So yang ni untuk komputer saya dah siap memang ada save as PDF. Kalau tak ada, I think you boleh Google PDF printer. Carilah mana-mana untuk awak install. Okay, bila awak dah install, contoh yang ni macam Bullzip PDF ni kan. Nanti dia dah install as awak punya PDF printer lah. So masa tu kalau awak dah install, masa tu awak boleh print, dia akan ada option dekat option sini. Dekat option dekat sini akan ada send to Bullzip PDF printer, sort of lah. Destination dia ialah save as send to Bullzip PDF printer. Lepas tu awak tekan, awak save lah, pergi dekat satu file yang awak memang simpan benda-benda. Awak janganlah save semua dalam satu dokumen besar. Tak. Maksud saya dokumen besar tu dalam awak punya My Document. Dalam My Document tu macam-macam ada kan. Daripada dulu awak save sampai sekarang apa benda awak save pun ada dalam tu. So awak create satu file untuk save benda-benda untuk assignment ni sahaja. Macam tu. Okay, so awak save as PDF. Saya cancel. Okay, contoh ini saya contoh save as PDF. Create satu, kalau kata nak senang cari, awak create lah satu new folder dekat dalam desktop. Okay, awak create satu folder, letak situ. Contoh contohlah contoh. Ini contoh je. So awak buka lah, mana tadi? Ni. So awak buka, ini tadi kalau awak nak leave it as it is, nama yang dia bagi suka hati. Kalau nak tukar nama baru pun awak letaklah nama baru kat sini. So save. Okay, bila dah save kat situ, awak pergi cari balik. Ni dekat desktop. Ni benda yang awak save tadi. Dia save dalam bentuk PDF. Gitu. Senang kan? Senang kan? Tak susah kan? Senang je. So itu kalau awak nak save as PDF. So nanti masa awak hantar dekat saya, awak hantar assignment tu, lepas tu awak hantar folder ni juga. Sebab kenapa saya minta? Sebab nanti sekejap lagi saya tunjuk dekat awak dia punya borang markah. Borang markah dia akan tanya pasal benda-benda yang awak akan guna, benda-benda yang digunakan semasa buat assignment tu. Sources dia kat mana, ambil sources dia banyak tak, kan? Benda-benda macam tu yang dia tanya.
Okay. Tadi references. Okay, references ni juga kalau awak tengok balik yang saya tulis dekat nombor 6 ni, please use APA style citation. You can get help from this website to cite your references. Saya tak minta lah in text punya citation. Saya minta yang end of text punya citation sahaja. Okay, awak pergi dekat website yang saya letak kat situ. Okay, ini website dia. I believe that ini yang semalam. Okay, sekejap. Okay, I believe that you mainly use the internet kan, you Google whatever information yang you nak. Mesti banyak daripada website. Betul tak? So let's take contoh lah. Kita ambil ni. Benda Alan ni. Ada nama penulis tak? Tak ada lah. Do we have? No. Tak apa. Okay, tapi dia tulis kat sini written by unknown. Kita anggap je lah dia unknown. So kita letak dekat dalam tu. Okay. Nampak ni? Ini yang website untuk awak buat citation tadi. Saya tunjuk dekat awak macam mana nak tulis citation tu. So title dia ialah ni. This is the title. You copy, you pergi dekat sini. Title. URL. Okay, this is the URL. You copy. You pergi balik dekat tadi. Okay, that is the URL. Author dia, yang ni dia cakap author dia penulis dia tulis unknown. Kalau dia tulis nama, you letak kat situ nama lah. Okay, publication date. Mana kita nak tahu publication date? Ini written by unknown on Saturday 28 December. Publication date dia ialah 28 December 1996. So kita letak kat situ. 28 December 1996. Website. Nama website ni apa? Nama website ni Weather Research North of Borneo. Weather Research North of Borneo. Okay. Nampak tak? Dia main isi-isi tempat kosong je. Kan? Nampak? Senang je kan yang ni senang. Kalau zaman saya dulu benda ni tak ada lagi. So kita kena susun nama apa semua tu sendiri. Alhamdulillah. So site source. Nampak? Ni.
Dia dah cite tau untuk awak benda ni. Okay. Saya rasa saya terlepas satu benda. Saya tak explain kat awak apa itu APA citation. References ni kan, apa dia references? References ni saya tunjuk kat awak Sekejap. Okay. Dulu saya dah tunjukkan, saya dah pernah ajarkan. Ini ialah apa yang kita panggil sebagai, ini apa? Kita panggil benda ni apa? Yang dokumen yang saya tengah buka ni. Apa ni? Apa ni? Yes, okay. This is a journal. Okay. So, dokumen ni kita panggil journal ataupun any academic writing, sebarang bentuk penulisan at the end of the writing dia ada references. Okay, this is the references and it is written in APA style. Okay, ini ialah APA style. APA style ni dia tulis nama penulis dulu, lepas tu tahun. Lepas tu tajuk dia apa. Tulis dekat mana. IEEE ni ialah nama jurnal dia. Yang ni volume 4. Volume 4 ini apa benda ini saya tak ingat. Tapi muka surat 98. Macam tu lah lebih kurang. So orang this is just an introduction lah dekat awak. Nanti kalau kata awak berminat sambung degree, master ke apa, you akan betul-betul belajar lah pasal benda ni. So ini saya bagi macam on surface saja untuk tulis apa-apa report, apa-apa contoh macam awak nak buat final year project ke kan, mesti awak ada refer dari mana-mana sumber, daripada buku, daripada mana-mana lah kan, untuk belajar lebih lanjut ataupun untuk reference, untuk rujukan lah. So bila awak rujuk, kalau kata awak tak tulis references ni, it can be considered as plagiarism. Plagiarism tu apa? Tiru. Copy paste. Bila dalam academic writing, bila dia dah consider awak meniru ke apa benda tu, takut nanti awak punya markah akan macam affected lah, jadi rendah sebab dia assume awak meniru lah. Okay, bila ada benda ni, references ni, it is basically kind of kita dapat idea dari orang lain sebenarnya, tapi kita olah-olah sikit ayat tu, tapi kita bagi tahulah orang ni kata macam ni, macam ni. Orang ni kata macam ni, macam ni. Orang ni dulu tulis dalam ni, dia kata macam ni, macam ni. Kalau macam tu dia tak kira sebagai plagiarism ataupun copy paste ataupun plagiat gitu. Okay, dia tak kira macam tu. Dia kira benda tu memberi kredit kepada tuan punya idea. Okay, therefore that is why saya tahulah sebab benda ni maksudnya awak nak buat assignment ni, benda tu ada contoh kalau awak pilih Highland Tower. Awak tak ada di situ pun, awak tak lahir pun lagi. Macam mana awak boleh tahu pasal benda tu? Mesti awak dapat daripada sumber-sumber yang awak cari, sumber-sumber yang dah ada. Betul tak? Kan? So, in order for you to use the sumber-sumber, you have to provide the references. Awak kena ada benda ni. So, macam mana nak tulis benda-benda ni? Cara paling senang saya bagi dekat awak tadi, awak guna ni lah. Guna apa nama benda ni? APA Citation Generator.
Okay, you use this APA citation generator. Okay, so tadi awak kena pilih yang untuk mana? Kalau kata benda tu ialah newspaper article, you klik lah cari. Okay, kalau online, dia ada online version dengan printed version kan. Kalau yang awak dapat hard copy, which is very rare at this moment, orang dah tak berapa beli surat khabar, tapi still awak ada. So you can fill in the data kat sini. Lepas tu awak cite source, dia akan keluar, lepas tu awak copy paste lah. Awak copy paste dia punya ni, cara nak tulis ni. Contoh, dia cakap ni kan click to copy. Okay, saya klik. Kita pergi dekat okay, ni saya bagi okay, ni contoh. Jadi apa? Cantik sikit. Yang ni semalam saya copy yang macam jenis macam gini. Lepas tu saya copy, saya paste kat sini. Dia jadi ada benda ala biru kat belakang tu. So tadi saya ikut dia punya arahan. You pergi kat situ, you copy apa ni? You tekan untuk copy. So I just tekan and paste dekat sini. So dia jadi cantik lah. Okay. Ada berapa? Dia mandi dia. Okay, dekat sini nak buat dia punya spacing tu Ni kat sini. So you boleh pilih lah nak spacing berapa. Okay. So saya dah explain macam mana nak buat benda tu. Now saya nak explain macam mana penulisan assignment tu nanti yang awak nak hantar. Okay, yang ni nanti saya akan bagi dia punya template dekat dalam group WhatsApp lah untuk awak punya references. Kalau awak terus tulis dalam ni pun boleh, awak nak just tengok-tengok lepas tu tulis buat dekat file lain pun boleh, tak ada masalah lah, ikut suka hati lah. Yang penting nanti masa saya minta hantar, awak hantar. Okay, so this is the table of content. Macam mana nak tulis table of content? I would really suggest you untuk guna numbering macam ni lah untuk buat assignment tu. 1.0 introduction, 2.0 method of gathering information. Ini page berapa lah. Okay, findings and discussion, conclusion, and then individual reflection. Okay, for your information, tadi saya bagi tahu. Okay. Individual reflection Saya bagi tahu kita buat, awak hantar satu assignment ni untuk 2 assessment. Okay, satu report writing 10 markah, satu lagi individual reflection 10 markah. Yang ini markah berkumpulan, ini markah individual. So okay. Markah untuk ini ialah markah kumpulan. Markah ini ialah memang markah individu. Untuk member 1 ni saja markah dia whatever yang dia dapat lah kat situ. Untuk member 2 markah apa yang dia dapat kat situ, itu markah dia. Yang ni markah lain, could be markah lain
Ni markah lain, markah lain, markah lain. Okay, ni markah lain. So, markah untuk setiap member ni akan berlainan. Yang ini akan guna satu markah sajalah, satu borang. Yang ni seorang satu borang. Okay, faham Okay, so this is how table of content look like. Saya nak awak ada table of content. Okay, macam ni tulis dia. Okay, lepas tu introduction. Sini awak tulislah the introduction. Tulis introduction. Jangan lupa nanti letak page number Okay, and then method of gathering information. The method that we use to gather information is library searching. Okay. With this method, we look for the information from the internet, especially from the internet articles, internet magazines, journal, kalau kata awak ada tengok journal ke kan, quote lah ada. And National Archive, katakan kalau pergilah archive National Archive negara pula kan, kalau ada awak pergi. Okay. There are a few, contohnya there are a few sources we manage to get katakan 5 references. Bukan 5, tak nak lah 5. We manage to get 10 references for this research, and the list of the resources is on the reference list at the end of the assignment. Contoh. Okay. 3.0, finding and discussion. Findings ni ialah apa dapatan awak, apa yang awak jumpa. So you ceritalah apa yang awak jumpa. So dalam banyak-banyak ni findings lah basically yang paling panjang sekali. Kiranya macam kalau awak tengok kan saya letak kat situ. Dekat table of content tu. Dia lebih kurang macam dalam 5 page ke 6 page, 7 page macam tu. Orang lain semua 1 page, ini 1 page, 1 page. Yang ni 1 page. Findings and discussion je yang macam banyak page. Okay. Yang ini pun 1 page, 1 page, 1 page, 1 page. Semua orang tulis ni. Okay. So finding and discussion tu apa yang awak include kat situ? Dia nak tahu pasal cause of the disaster, dia punya effect of the disaster, and your evaluation, apa yang awak rasa, apa yang awak faham lah pasal benda tu. Sebab tadi dia punya main pergi mandi. Mandi. Siapa suruh pukul 12 baru bangun? Mandi. Tadi bapak dah kejut kan? Masa Mina Micha ada tu, bapak kejut dah kan? Suruh mandi kan? Dia tidur lagi. Dia pergi keluar, dia tidur. Lepas tu dia masuk balik, dia tidur. Kan? Dia mandi dulu. Busuk-busuk macam tu. Nanti tak ada orang nak kawan. Sorry. Apa saya tengah cakap tadi? Saya cakap apa tadi bukan findings and discussion. Okay, findings and discussion tu awak boleh juga masukkan gambar, sebab definitely lah, mestilah benda-benda tu semua memerlukan gambar kan. Dia ada tunjuk kat awak gambar kalau awak buat pasal Highland Tower tu, dia tunjuklah gambar benda tu runtuh ke apa ke kan. So boleh je awak letak gambar dalam tu, tapi please make sure gambar tu kiranya awak buat, janganlah gambar 80%, your write up tu dalam 20%. Tak cantik lah macam tu, sebab assignment ni dia macam
Yelah, dia nak tengok cara awak tulis, cara awak gather information. Gambar tu perlu, tapi kalau awak letak like 40% gambar, 60% write up, okay lah. Janganlah sampai 80% gambar, 20% write up. Okay, faham Boleh letak gambar tapi maksudnya jangan gambar lagi banyak daripada apa yang awak tulis. Okay. And then conclusion. Apa conclusion yang awak dapat daripada baca benda ni? So you tulislah conclusion satu paragraph ke. Okay, and then we go to the individual reflection. Individual reflection, setiap orang kena letak dekat situ apa yang dia dapat daripada buat assignment ni. Okay. Apa yang awak dapat daripada buat assignment ni. Boleh jadi awak dapat belajar pasal the disasters that happened years ago when you were still not born yet. Contoh kan. Itu satu. Okay, mungkin you boleh cakap you belajar on how to do citation. You learn about how important a reference is to an academic writing. Okay, macam contohnya masa saya bebel tadi cakap pasal you need to have references, kenapa ni, oh rupanya sebab tu. So you boleh ceritalah apa ni, kenapa you baru tahu rupanya references tu penting sebab bila ada references kita boleh pinjam idea orang dengan menyatakan kita ambil tu daripada siapa kan, so that kita punya apa yang kita tulis tu tak dikira sebagai like copy paste plagiarism, things like that. Yang tu awak baru tahu ke awak dari dulu dah tahu? Sebab students dengan copy and paste ni dia orang biasa sangat. Tapi buat references tu, you baru tahu ke it's one of the reasons, one of the ways untuk sort of copy paste idea orang dengan cara berhemah. Dengan cara berhemah, dengan cara yang lebih terhormat gitu. Kalau you copy paste, copy paste yang tak ada kredit awak ambil dari mana, it is going to look like macam contohnya macam situation antara bos dengan anak buah dia. Anak buah dia buat kerja tapi bos dapat kredit. Macam tu, anak buah tak puas hati kan? So, same konsep lebih kurang. It's not fair for the anak buah dia buat kerja separuh mati tapi yang dapat kredit, dapat puji, dapat apa? Bos tu tadi. So, if the boss is kind enough, good enough, dia akan cakap okay, benda ni basically orang ni yang buat, anak buah saya yang ni yang buat. So orang tu akan congratulate the whole team. Dia bukan congratulate bos tu seorang je. Dia akan cakap okay, team ni memang bagus. Contohlah macam tu. Okay. Lepas tu ini seorang satu, lepas tu references. References macam tadi saya tulis font Arial size 12 spacing 1.5. Yang ni dekat konten-konten tu tau. Okay, dekat konten-konten ni. Sini spacing 1.5. Sini semua ni spacing 1.5. Tapi dekat references saya tuliskan kat sini, references please use spacing 1.15. Sebab nak kasih dia macam kecil sikit macam ni, cantik lagi. Kemas lagi lah. Okay, faham tak?
So far faham tak? Okay, faham. Alhamdulillah. Ke seorang je faham? Orang lain faham ke tak? Faham. Faham. Faham, okay. Alright. So I'm going to give these three apa? Okay. Saya akan bagi 3 file ni dekat awak untuk awak rujuk. If you have any question, you can always ask me dekat dalam group lah. Senang dalam group. Tapi awak nak tanya dalam group tu, awak tag lah saya. Takut nanti sebab saya dalam saya punya group WhatsApp tak ada bunyi. Saya set memang silent sebab group ada banyak sangat kan. So saya silent. Kalau awak tag saya tu dia adalah bunyi sikit. Dan dia ada macam sekarang ni kan dia ada bagi tahu ada orang seru saya dalam group ni. So kalau tak ada orang seru saya kadang saya tak buka pun. Kadang saya buka tu buka untuk hilangkan hijau-hijau tu. Okay. So that's it about the assignment. Okay. Nanti selepas ni, okay, saya cakap tadi saya nak tunjuk dia punya apa tadi saya tunjuk? Okay. Sekejap. Alhamdulillah. Sekejap saya tunjuk ke awak ya dia punya AIF. Okay. Okay. So yang ini sekarang yang saya tengah explain ke awak yang ni tau. Yang ni. Okay. Ni dua ni. Okay. Kita tengok borang markah dia Borang markah dia di 05L04. 4.2A sampai 4.2C. Writing. Apa tadi? D05L04. D05L04. Okey, yang ini 4 point berapa tadi? 4.2A sampai 4.2C. 4.2 4.1 4.1 okey. This is 4.2A, 4.2B, 4.2C. Okay, nampak di situ, nampak? Okay. So 4.2A sampai 4.2C. Dia nak tahu pasal kejelasan penulisan /visual. Pelajar berkebolehan menghasilkan penulisan yang mematuhi 1. Penggunaan tata bahasa istilah grafik yang betul, dapat menyampaikan maksud dengan tepat, lengkap beserta huraian, penggunaan bahasa infografik yang menarik. Okey, ni tidak memenuhi mana-mana kriteria pun you dapat 1 markah. Kalau kata tak kena apa pun dekat sini, 1, 2, 3, 4 ni tak kena, pun awak dapat 1 markah. Okey. Memenuhi mana-mana satu daripada kriteria. Katakan awak pakai kriteria yang satu ni, penggunaan tata bahasa istilah grafik yang betul. Okey, tapi kebiasaannya
yang saya nampak, kalau ni at least 2 ni dah betul. 1, 2. Kalau yang ni betul, yang ni 2 betul. Okay, so kalau 2 dapat 3 markah. Kalau you memenuhi 3, you dapat 4 markah. Kalau memenuhi semua 1, 2, 3, 4, you dapat 5 markah. Okay, nampak situ? Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay, so that is how we evaluate your assignment. Sebab ni nama dia affective domain. So, penulisan visual yang sistematik. Tak mengikut format. Okay, have I given you the format? Saya bagi tak format? Saya bagi tak format tadi? Saya tunjuk tak macam mana format nak buat? Tunjuk kan? Okay. So, kalau tak mengikut format, you dapat 1 markah. Kalau menggunakan format yang tidak bersesuaian, maksudnya format tu nampak macam ikut tapi ada juga yang tak ikut sikit. Tak bersesuaian 2, 3, 4, 5. Okay, so that's how we look at your format pula, format wise. Penggunaan teknologi. Okay. Menggunakan teknologi yang kreatif dan inovatif. Teknologi ni saya rasa dari segi ni lah pemilihan sources awak lah. Okay. Memilih aplikasi yang yang sesuai, taklah terkini. Sesuai dengan tugasan, menghasilkan kerja yang menarik minat audience. Menarik minat audience. Siapa audience di sini? Saya lah. Kalau saya tengok awak punya assignment tu macam saya rasa wah bestnya tengok. Kan? Dapatlah kalau awak dapat yang nombor 3 sampai nombor 3 ni dah dapat 4 markah. Okey. Menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan. Menyampaikan kiranya penceritaan awak tentang disaster tu jelas dan berkesan. Memberi kesan lah. Saya rasa macam mungkin apa yang awak jumpa tu ada information yang saya tak tahu lagi ke? Boleh jadi kan? Okay, so that is how we evaluate awak punya kerja nanti. Sekejap. Lepas tu kita tengok LO04 4.2. 4.2 samalah. 4.2 tadi 4.2A sampai C. Benda yang samalah. Okay. Borang yang sama. 2 borang yang sama. Yang ni hari tu yang awak punya presentation. Presentation awak kita guna borang yang sama tapi bahagian atas. 4.1 sini. 4.1 A, B, C, D, E, F. Okay, 4.1 ni semua. Alright. So, borang saya dah tunjuk. Okay. Itu je lah. Nanti okay. Itu saja yang saya nak tunjuk. Sekejap sebelum saya lupa. Lepas tu nanti bila awak dah hantar benda ni 1, 2, maksudnya dah hantar assignment tu kira awak hantar 2-2 ni kan. Lepas tu nanti ada satu lagi assessment, graded discussion. Lama ni. Graded discussion ni is just basically a discussion je lah, macam dalam masa 1 kelas ataupun 2 kelas boleh habis. I'm going to give you the topic and then you kind of presenting your ideas and giving out
Siapa pula? Jap. Giving out the, apa namanya? Alah, tak ada idea pula tiba nampak benda tu. Presenting your ideas and basically how you conduct a group discussion. Itu je. Saya akan bagi satu topik. I'm going to take like muat topik je. So nanti daripada topik tu you discuss lah dalam group korang 4 orang. Sambil-sambil tu korang decide lah 4 orang tu siapa. Alright, so that's it. Thank you for coming to my class. Madam, Ya, nak tanya kalau reference tu kan, contoh macam Pondok Paya, Highland Tower apa semua tu kan ada video kan, maksudnya ada macam lakonan semula kan. Kalau kita ambil information daripada video tu, reference dia macam mana? reference dia macam mana? Kalau ambil daripada video, mana tadi? Benda tadi tu, alah. Scribble tadi. Dia ada daripada video, boleh ambil. Okay, nampak sini website, journal article, book, report, image, other. Tengok kat sini, ada tak video? Video ada, boleh je. Kalau ambil daripada interview, ambil online video, nampak sini. So, isi je lah dia punya information. Okay? Okay, Alright. thank you madam. Boleh, dia apa saja source yang awak dapat from the internet, semua awak boleh cite. Macam ni dia dah tolong awak cite. Awak cuma masukkan all the info, lepas tu dia bagi macam mana cara nak tulis, awak copy paste. Ataupun tadi saya nampak macam awak boleh macam buat import to Word. Tapi sebab saya bagi link yang sama dekat semua orang, saya takut nanti dia ingat orang yang sama pergi ke website tu dan seorang ni site benda ni dia masuk dalam tu. Orang ni site benda ni dia masuk dalam tu. Okay. So I would advise you just copy, awak pergi awak punya Word, paste. Okay, so that's it. Kalau tak ada apa-apa lagi, itu saja. Okay, stop presenting. Sekejap. Okay. Apa lagi yang saya kena buat sebelum saya lupa? Okay dah.
Itu saja for today. Thank you for coming to class. Itu je lah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Thank you, Madam. madam. Madam.